Selamat petang semua. Kami daripada kumpulan 2 ingin membentangkan isu apakah itu gangguan seksual. Gangguan seksual merujuk kepada perlakuan yang kurang disengani melalui kata-kata, isyarat, visual, fizikal atau psikologi yang berunsur seks yang biasanya dilakukan berulang-ulang kali. Gangguan seksual boleh dilakukan oleh seorang guru kepada pelajar, pelajar kepada pelajar, pelajar kepada guru ataupun guru kepada guru. Gangguan seksual akan meninggalkan kesan kepada individu mangsa seperti contoh tekanan psikologi, tekanan emosi, gangguan kesihatan fizikal ataupun yang lebih serius post-traumatic stress disorder sehingga mengganggu prestasi akademik pelajar dan akhir sekali berkemungkinan mengakibatkan individu mangsa hamil. Secara asasnya, gangguan seksual boleh dibahagikan kepada 5 jenis. Yang pertama, gangguan seksual secara lisan berlaku melalui penggunaan bahasa lucah dalam perbualan, bunyian, soalan, jenaka dan sebagainya. Yang kedua, gangguan seksual secara isyarat melibatkan sikap atau perlakuan yang memberi gambaran keinginan yang berunsurkan seksual seperti menggoda, mengintai, menjeling dan sebagainya. Yang ketiga, gangguan seksual secara visual melibatkan perlakuan menghantar mesej, gambar atau apa-apa bahan bacaan yang berunsur seksual melalui penggunaan peralatan media, elektronik ataupun peralatan komunikasi seperti WhatsApp dan sebagainya. Seterusnya, gangguan seksual secara psikologi melibatkan perbuatan cuba merapati secara seksual dalam pelbagai bentuk alat komunikasi yang akan menimbulkan tekanan emosi dan mental seperti contoh mendorong, mendesak, mengugut atau memujuk rayu. Yang terakhir, gangguan seksual secara fizikal di mana ia melibatkan perbuatan mendekati dalam jarak yang terdekat menyebabkan individu mangsa tersebut merasa kurang senang seperti contoh meraba, mencubit dan sebagainya. Berikut adalah contoh-contoh kes gangguan seksual yang berlaku di sekolah di mana ia melibatkan guru dan murid. Okey, seterusnya ialah kes gangguan seksual yang berlaku di sistem pendidikan di Malaysia. Kes ini berlaku di Selangor di mana seorang pelajar perempuan iaitu Ain Husniza telah mendakwa guru telah menggalakkan perbuatan rogol di platform TikToknya. Okey, pada mulanya guru tersebut telah menceritakan mengenai gangguan seksual dan juga bab menjaga diri sendiri. Kemudian jenaka yang dikeluarkan oleh guru tersebut telah membuat mereka gelak dan perlahan-lahan jenaka tersebut menjadi pelik dan lucah. Kemudian mereka bercakap tentang bagaimana undang-undang di Malaysia yang melindungi kanak-kanak bawah umur dari penderaan dan gangguan seksual. Dan yang mengejutkan, apa yang guru tersebut cakap adalah, jadi nanti kalau kamu nak rogol, rogollah yang di umur atas 18 tahun dan jangan merogol di umur bawah 18 tahun. Seterusnya pelajar lelaki tersebut bergelak dan pelajar perempuan senyap. Okey? Dan ingatlah, kita sebagai guru janganlah sesekali bercakap tentang isu yang sensitif kerana ini juga dikira sebagai gangguan seksual secara lisan. Sekarang kita akan membincangkan kejadian ataupun kelakuan gangguan seksual di sekolah dari sudut etika, akhlak dan perundangan. Etika merujuk kepada prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang baik yang harus diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi profesyen perguruan, kod etika kerja guru diwujudkan bagi mengawal tingkah laku para guru agar mereka dapat memanfaatkan segala kebolehan, kepakaran dan pengetahuan yang ada untuk kebaikan semua pihak. Terdapat beberapa prinsip asas etika kerja yang digariskan dalam profesyen perguruan. Antaranya ialah seorang guru seharusnya mempunyai niat yang betul, iaitu mengajar bagi tujuan mendidik, mempunyai perlakuan yang baik,
iaitu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma masyarakat, menjadi penggerak ke arah kebaikan, iaitu menyeru orang lain untuk melakukan perkara-perkara yang baik, berdisiplin dan beradab, iaitu menunjukkan adab-adab yang baik sebagai guru terhadap orang lain, dan memperkotakan apa yang dikata, iaitu mendidik melalui contoh tauladan. Maka jelaslah seorang guru yang melakukan gangguan seksual di sekolah telah melanggar prinsip-prinsip asas ini. Seterusnya, dari sudut akhlak, perbuatan melakukan gangguan seksual juga dianggap sebagai sesuatu yang salah, di mana akhlak merujuk kepada tingkah laku hasil dari kehendak jiwa dan dizahirkan melalui perbuatan seseorang. Teori akhlak guru menurut Al-Ghazali, seseorang guru seharusnya mempunyai sifat kasih sayang dan simpati, iaitu menganggap murid seperti anak sendiri, ikhlas dalam menyampaikan ilmu, memberikan nasihat yang baik dan beramal dengan ilmu yang dimiliki. Maka seseorang guru yang melakukan gangguan seksual ternyata tidak menepati ciri-ciri guru yang berakhlak seperti mana 4 teori yang dinyatakan oleh Al-Ghazali ini. Akhir sekali, dari sudut perundangan, kesalahan melakukan gangguan seksual merupakan satu kesalahan jenayah. Bagi seorang guru pula yang merupakan pegawai awam, menurut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993, seseorang pegawai awam tidak boleh melakukan gangguan seksual terhadap orang lain, iaitu seseorang pegawai tidak boleh membuat cubaan untuk merapati orang lain secara seksual atau meminta layanan seksual daripada orang itu, ataupun melakukan apa-apa perbuatan yang bersifat seksual berhubung dengan orang lain. Contoh-contoh kelakuan yang tidak dibenarkan adalah seperti bercerita, berjenaka, isyarat berunsur lucah dan menyentuh anggota sensitif badan, memberi cadangan bahawa layanan seks akan diberi ganjaran, menunjuk, mempamer, mengedar alat-alat atau bahan-bahan atau gambar lucah, serta meraba, mencubit, menepuk atau menyentuh secara seksual. Maka jelaslah kelakuan ini telah melanggar sudut perundangan bagi seorang pegawai awam. Okey, seterusnya kita pergi kepada apakah faktor yang menyebabkan berlakunya masalah dan juga isu ini. Antara faktor utama ialah faktor ibu bapa. Ibu bapa merupakan orang yang paling rapat dengan seseorang individu dan bahkan pembentukan nilai-nilai moral kepada anak-anak akan mempengaruhi sikap dan perbuatan mereka apabila mereka membesar. Dalam kes ini, sebahagian ibu bapa kurang menitik beratkan soal pergaulan sesama individu dan mereka tidak membimbing anak-anak mereka untuk membezakan antara sesuatu yang baik dan juga yang buruk. Dan kurang pemantauan juga merupakan satu sebab masalah sebegini berlaku. Hal ini kerana ibu bapa kurang memberi pemantauan yang penuh tentang anak-anak mereka. Contohnya dengan siapa mereka bergaul, dengan siapa mereka berkawan dan apa aktiviti yang selalu dibuat oleh anak-anak mereka. Ibu bapa merupakan suri teladan kepada anak-anak. Namun kebanyakan hari ini, ibu bapa mula bebas dan mereka tidak mengambil peduli akan sikap mereka di depan anak-anak. Bahkan ibu bapa juga sudah berani menunjukkan aktiviti peribadi mereka di depan anak-anak. Maka anak-anak akan terpengaruh dengan apa yang dilihat oleh mereka. Dan faktor yang kedua ialah faktor rakan sebaya. Faktor persekitaran, terutamanya rakan sebaya, amat memainkan peranan yang penting. Kebanyakannya masalah ini berlaku disebabkan mereka terjebak dengan kawan yang negatif dan pergaulan bebas sesama mereka. Anak-anak yang bergaul dengan teman-teman yang rosak dan pincang akan menyebabkan mereka terikut dan terkesan dengan tingkah laku yang negatif. Maka kesannya juga, mereka tidak lagi menjaga batas pergaulan sesama mereka. Bahkan isu seksual juga boleh dijadikan sebagai bahan gurauan. Faktor yang seterusnya ialah media sosial. Media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube dan sebagainya memberikan kesan baik dan buruk bergantung kepada penggunaannya sendiri. Namun, pengaruh media sosial juga menjadi punca kepada berlakunya masalah keruntuhan akhlak dan juga etika, yang mana anak-anak atau seseorang individu itu mudah terpengaruh dengan budaya negatif barat yang sering ditunjukkan di media sosial. Masalah ini boleh berlaku apabila seseorang itu mahu mencuba dan mengikuti aktiviti bebas yang dilihatnya di laman sosial. Seterusnya, laman pornografi yang semakin berleluasa dan video-video yang berunsurkan lucah juga menjadi faktor utama berlakunya masalah ini.
Okey, seterusnya ialah dadah dan alkohol. Pengaruh dadah dan alkohol juga mendorong seseorang individu untuk melakukan sesuatu perbuatan yang negatif, termasuklah rogol, jenayah dan lain-lain. Hal ini kerana apabila mereka terlibat dengan pengaruh dadah dan alkohol, mereka akan berada di luar kawalan, bertindak sesuka hati mereka. Hal inilah yang menunjukkan bahawa sesungguhnya dadah itu adalah membunuh. Bukan sahaja membunuh diri sendiri, malah orang sekeliling mereka. Faktor seterusnya ialah tidak mematuhi etika pemakaian yang betul. Para penjawat awam atau guru khasnya tidak mematuhi etika pemakaian yang betul, atau dalam bahasa mudahnya, memakai pakaian yang mencolok mata. Hal ini akan memberi contoh yang tidak baik kepada pelajar dan boleh mengundang kepada gangguan seksual antara murid terhadap guru dan malahan daripada gangguan sesama guru terhadap guru. Selain itu, faktor kurangnya didikan agama juga menyumbang kepada permasalahan ini. Setiap agama melarang penganutnya untuk melakukan gangguan seksual terhadap orang lain. Mereka tahu dan sedar bahawa perbuatan gangguan seksual adalah dilarang sama sekali dan haram. Namun, mereka tetap melakukannya kerana kurangnya didikan agama ataupun pegangan agama yang tidak kuat. Akhir sekali, permasalahan ini juga berlaku akibat daripada kurangnya pendedahan kepada pendidikan seksual. Ramai menganggap bahawa pendidikan seksual merupakan satu isu yang sangat sensitif dan tidak sesuai didedahkan kepada pelajar sekolah. Malahan, pendidikan seksual yang diberikan di sekolah adalah berbentuk tidak formal dan tidak relevan mengikut kesesuaian jantina dan latar belakang umur pelajar. Iaitu, ia tidak dinilai semula dari semasa ke semasa mengikut keperluan pelajar. Oleh kerana kurangnya pengetahuan terhadap pendidikan seksual, mangsa tidak melaporkan gangguan tersebut kerana mangsa berasa malu, tidak tahu bahawa itu adalah salah satu bentuk gangguan seksual dan tidak tahu cara untuk melaporkannya dengan cara yang betul. Oleh hal yang demikian, hal ini akan menyebabkan permasalahan ini berlarutan dan terus berlaku. Untuk mengatasi kes gangguan seksual yang semakin meningkat dalam sekolah, warga pendidik dapat mencari jalan dari tiga sudut yang amat berdekatan dan berkaitan dengan profesion keguruan, iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Standard Guru Malaysia dan Akta Pendidikan 1996. Pendidikan adalah satu usaha yang berterusan demi membina insan yang seimbang dan harmonis. KSSR dan KSSM yang baru dilaksanakan mewajibkan komponen pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial atau dikenali sebagai PEERS dalam kurikulum pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Langkah ini membolehkan pelajar dilengkapi dengan kemahiran membuat keputusan konstruktif, bijak dan bertanggungjawab dalam menangani situasi berisiko. Dengan itu, pihak sekolah dan guru perlu meneliti pelaksanaan komponen ini, tidak bertindak secara sambil lewa terhadap kurikulum tersebut. Seterusnya, pendidikan kesihatan tidak akan berjaya jika tanpa usaha daripada guru mata pelajaran yang lain. Elemen merentas kurikulum seperti bahasa, sains dan ICT dapat memainkan peranan masing-masing dalam pendidikan seksualiti dan sosial. Sebagai contoh, mata pelajaran ICT dapat memberi ilmu tentang keselamatan internet kerana gangguan seksual ini bukan sahaja berlaku secara bersemuka. Kebanyakan juga berlaku di media sosial. Selain daripada FPK, Standard Guru Malaysia turut memainkan peranan. Guru harus berpegang kepada kod etika keguruan apabila bertindak dan berurusan dengan pelajar. Profesionalisme guru bukan sahaja tahap kepada kandungan kurikulum yang diajar, tetapi juga tahap ketahanan emosional dan kepimpinan dalam urusan harian. Guru juga boleh melibatkan komuniti dalam pengajaran dan pembelajaran supaya kepakaran yang lain seperti kepolisan dan perundangan dapat memanfaatkan pelajar dalam menangani gangguan seksual dalam sekolah. Melalui PDP atau kurikulum, guru harus memberi peluang kepada pelajar untuk mengorganisasi aktiviti yang berkaitan dan kesedaran mereka dalam gangguan seksual tetap akan meningkat melalui proses aktiviti untuk
kelab, persatuan dan sekolah. Akhirnya, dengan kuasa yang diperuntukkan kepada Menteri Pendidikan dalam Akta Pendidikan 1996, Menteri berkuasa dalam pengurusan khusus dan latihan dalam institusi pendidikan guru. Dengan itu, pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial harus diberi kepada pakar-pakar guru juga dan bukan sahaja kepada pelajar, supaya pakar-pakar guru ini dapat meningkatkan pengetahuan dalam seksualiti secara keseluruhan, dan ia akan membantu guru dalam urusan dengan pelajar dan meningkatkan kepelbagaian PDP mereka pada masa akan datang. Pada pandangan kami juga, pengajaran agama perlu diambil berat di setiap sekolah. Komponen pendidikan agama harus dimasukkan sebagai aktiviti mingguan dalam sekolah supaya pengajaran setiap agama dapat memainkan peranan masing-masing dalam memupuk nilai-nilai murni para pelajar dan warga sekolah yang lain. Cadangan untuk mengelakkan kes-kes seperti ini pada masa depan adalah ibu bapa harus mempunyai kemahiran untuk mendengar, menyoal dan memerhati anak sendiri. Mereka harus tahu bahawa gangguan seksual yang berlaku atas anak sendiri bukan satu jenaka dan haruslah berempati kepada dia. Ibu bapa perlu bertanya masalah yang dialami oleh anak untuk mengambil maklumat dengan lebih lanjut. Kemudiannya, ibu bapa harus memberi nasihat yang positif dan cara untuk menangani dan mengelakkan berlakunya gangguan seksual. Di sekolah Jepun, pelajar tidak mengambil peperiksaan sampai darjah 4. Hal ini kerana sistem pendidikan di Jepun banyak terakan nilai murni, manakala sistem pendidikan di Malaysia tertumpu kepada peperiksaan straight A, tetapi nilai murni tidak diutamakan. Jepun dianggap sebagai salah satu negara yang paling berdisiplin, saling menghormati dan teratur serta mempunyai salah satu negara yang kadar jenayah terendah di dunia. Oleh itu, sistem pendidikan Malaysia seharusnya tanamkan kepentingan moral dan adab dalam pelajar sejak kecil. Gangguan seksual atas talian sering berlaku pada masa kini. Oleh itu, penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter dan lain-lain harus berhati-hati dan ia telah memberi peranan yang sangat besar dalam isu ini. Pengguna media sosial boleh mengadakan kempen gerakan sosial dalam media sosial. Sesiapa yang mengalami gangguan seksual, tidak mengira melalui fizikal atau atas talian, harus berani untuk mengaku dan bertanya untuk memberi pandangan daripada penceramah atau pengguna media sosial lain. Semakin banyak peserta untuk menyertai kempen gerakan sosial atas talian ini, tentu mereka ada fikiran yang lebih lanjut dan jelas tentang masalah gangguan seksual. Hentikan gangguan seksual.